شفيعنا وظهرنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini bersama-sama kita memahami ayat-ayat Allah SWT daripada tafsir Ibnu Kathir yang kita bincangkan selang beberapa minggu sekali ya, insya-Allah. Hari ini kita dah sampai kepada ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah. Baik, tengok di muka surat 52 bagi yang ada buku. Baik, surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Baik, kita tengok iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan agar tujuan pembicara terfokus pada apa yang hendak diutarakan. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, iaitu kami tidak beribadah kecuali kepadamu dan kami tidak berserah diri kecuali kepadamu. Dan ini merupakan kesempurnaan ketaatan. Secara lughawi, ibadah bererti ketundukan, dikatakan jalan diratakan dan unta dijinakkan, yakni dihinakan. Maksudnya itu dari segi bahasa lah. Kita tengok balik. Yang pertama perkataan iyyaka. Iyyaka kita kata adalah objek yang didahulukan. Maksudnya objek kan, kalau ingat balik bahasa Melayu, kita ada subjek, kita ada objek, kita ada apa tengah tu kata kerja subjek, kata kerja, objek. Right. Jadi objek ni biasanya duduk belakang. Contoh objek ni kalau yang dah tak ingat bahasa Melayu zaman sekolah dulu kita ulang kaji sikit. Objek ni contohnya kalau kita makan, kita kata saya makan nasi. Okey, nasi tu objek. Kan? Saya tu subjek. Makan tu kata kerja. Kan? Jadi saya makan nasi maknanya subjek, kata kerja, kemudian objek. Ataupun mungkin saya baca buku. Buku tu objek. Kan? Jadi subjeknya adalah saya, baca, kata kerja, kemudian objek. Objeknya adalah buku. Jadi itu dalam susunan tata bahasa. Tapi sekarang ni dalam ayat ni objeknya adalah iyyaka. Maknanya ayat ni sebenarnya kepada kami menyembah engkau, gitu kan. Kami menyembah hanya kepada engkau. Jadi maksudnya yang subjeknya adalah kami. Kita menyembah tu kata kerja dan engkau iaitu Allah tu adalah objeknya. Jadi yang sekarang ni dalam ayat ni kita dahulukan objek. Maknanya kat depan. Jadi ibaratnya tadi kalau saya baca buku, dia jadi buku dibaca oleh saya. Kita guna ayat terbalik kan. Baik, dalam ayat ini kenapa didahulukan iyyaka na'budu? Sebab dia kata untuk tujuan yang pertama adalah pembatasan. Tujuan pembatasan maknanya bila sebut tentang menyembah, batasnya adalah hanya kepada Allah, tak boleh selain daripada Allah. Dan tak boleh ada benda-benda lain yang kita sembah selain daripada Allah. Itu batas dia. Sebab tu dia didahulukan. Macam kita kata tadi, kalau kita dahulukan objek, maknanya kita nak fokus lebih kepada objek tu berbanding kepada subjek. Jadi kalau kata tadi kita sebut objeknya buku dibaca oleh saya, maksudnya kita nak lebih fokus kepada buku tu, cerita pasal buku, bukan cerita pasal kita membaca tak, tapi nak cerita pasal buku. Baik. Kemudian disebut sini supaya tujuan pembicara terfokus pada apa yang nak diutarakan. Jadi maknanya apa yang kita nak cakapkan dalam ayat ni itu lebih fokus kepada tujuan sebenar. Jadi maknanya dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kita lebih fokus kepada Allah gitu, sebagai tempat menyembah dan juga sebagai tempat mohon pertolongan. Bukan fokus kepada cerita nak menyembah dan cerita nak minta pertolongan tak. Boleh nampak maksudnya misal gini, kalau kita cerita ni sarapan pagi kan contoh kan, kita cerita sarapan pagi. Baik, kalau kita cerita saya sarapan pagi hari ni kan, ada nasi, ada lauk, ada kuih-kuih kan. Baik, maknanya kalau itu cara kita cerita, kita nak lebih fokus cerita kepada saya sarapan pagi gitu kan. Lepas tu apa benda yang ada dalam sarapan pagi. Tapi kalau kita cerita dulu pasal ada nasi, kuih-kuih, dengan tu lah saya sarapan pagi. Maksudnya kita nak lebih fokus kepada benda-benda tadi kan, kepada makanan tadi, nasi, kuih-kuih tu.
Right? Jadi maknanya kat sini dalam ayat ni kita nak fokusnya bukan cerita pasal kita ni nak minta tolong tak. Manusia tu bab minta tolong bukan selalu kan. Sekali-sekala kita ada apa-apa hal kita minta tolong. Jadi yang selalunya adalah Allah gitu. Setiap kali kita terlintas nak minta tolong itu kena dengan minta tolong kepada Allah. Tak boleh cari manusia dulu. Walaupun kita kata memang kalau misalnya kata sekarang ni musim COVID misalnya ada yang tak dapat keluar rumah kan nak beli apa-apa kita akan cari manusia dulu untuk tolong kita. Tapi ini dalam bab tindakan. Dalam bab tindakan ya kita minta manusia. Kan kita minta tolong manusia. Tak boleh kata duduk tiba-tiba doa ya Allah tolonglah aku. Bawalah datang nasi ayam kat rumah ni lapar dah ni. Tak boleh pakai doa macam tu. Kan? Sebab kita kena ada tindakan. Jadi dari segi tindakan kita minta tolong mungkin ada jiran tetangga yang keluar kita boleh kirim sekali kan minta belikan kan tapi hati dan perasaan kita minta tolong pada Allah. Itu dia kena bezakan. Ini kadang-kadang kita tak kerti nak beza tu sebab dah terbiasa kita minta tolong je kita cari orang. Jadi ayat ni nak supaya kita lebih fokus hanya kepada yang iyyaka tu maknanya hanya kepada. Jadi kalau nak minta tolong hanya kepada Allah dan kalau nak menyembah hanya kepada Allah. Jadi dia bukan cerita pasal menyembah tak, nak cerita pasal Allah tu yang lebih utama. Kemudian sekarang ni kalau kamu nak sembah Allah lah tempat dia, kalau kamu nak minta tolong Allah lah tempat dia. Jadi boleh kita jelaskan maknanya kita mendahulukan kalimah objek tu untuk menunjukkan bahawa itulah yang lebih penting dan lebih utama yang kita nak bincangkan dalam ayat ni. Jadi maknanya ini satu konsep tentang iyyaka. Jadi kena jelaslah kenapa duduk kat depan. Ada beza kan kalau kita sebut hanya kepada engkau kami menyembah. Beza dengan kalau kita sebut kami menyembah engkau. Kami menyembah Allah dengan beza dengan perkataan hanya kepada Allah kami menyembah. Bezanya adalah kalau kita sebut hanya kepada Allah kami menyembah maknanya kita tak sembah benda lain. Tapi kalau kita sebut na'buduka, kita sebut kami menyembah engkau, kami menyembah Allah, maksudnya boleh jadi sembah Allah, lepas tu sembah patung, lepas tu sembah sembah roh, lepas tu sembah pokok, sembah api, boleh jadi kita sembah macam-macam benda. Jadi di sini ada kalimah menafikan syirik. Maknanya kita tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dari segi iyyaka. Sekarang perkataan na'budu. Na'budu maknanya kami beribadah. Apa maksud ibadah? Kalau kita tengok, kalau kita nak terjemah ibadah maknanya hanya kepada Allah kita beribadah. Tapi kalau kita nak kata maksud sebenar ibadah tu maksudnya adalah ketaatan. Menyerah diri. Kita kata merupakan kesempurnaan ketaatan. Pinjam tak pulang-pulang. Taat tu bahasa Arab, taat. Tapi kalau kita faham taat kod Melayu ni maknanya kita dengar kata, tapi kalau taat yang asal dalam agama ni at-ta'ah itu maksudnya ketaatan. Ketaatan tu adalah ibadah. Ini kena biasakanlah terma-terma macam ni istilah-istilah ni. Yang mungkin kalau kita tak biasa bila kita sebut tentang ketaatan kita bayangkan taat dengar kata tak bila kita sebut kalimah ketaatan dalam istilah agama itu maksudnya kita ibadah jadi maknanya bila sebut ibadah adalah ketaatan ibadah adalah ketaatan dan itu maksudnya kita menyerahkan diri. Sebab tu sebahagian daripada terjemahan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni kita akan jumpa dia letak makna hanya kepadamu kami berserah. Dan sepatutnya perkataan na'budu maknanya menyembah. Tapi saya ingat banyak terjemahan yang akan letakkan hanya kepadamu kami menyerah diri. Hanya kepadamu kami berserah gitu. Jadi berserah tu bukan makna perkataan na'budu tetapi dia adalah tafsiran kepada maksud na'budu kat sini. Makna asal na'budu ialah kami menyembah. Baik. Kemudian dari segi bahasa secara lughawi tu maknanya dari segi bahasa ibadah bererti ketundukan. Sekejap ya.
Siri handphone tangkap suara. Baik. Kemudian dari segi bahasa, ibadah bermakna ketundukan. Dikatakan jalan diratakan dan unta dijinakkan. Maksudnya dari segi bahasa, bila sebut tentang ibadah na'budu tu maknanya tunduk. Dari segi bahasa maksud dia tunduk. Baik, dari segi syarak, ibadah menurut syarak adalah suatu hal yang menyatukan kesempurnaan kecintaan, ketundukan dan ketakutan. Sebahagian ulama salaf mengatakan bahawa Al-Fatihah merupakan rahsia Al-Quran, dan rahsia Al-Fatihah, rahsia di Al-Fatihah adalah ayat hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Penggalan pertama iaitu hanya kepada engkau lah kami menyembah merupakan penyucian dari kemusyrikan, dan kedua iaitu hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan merupakan penyucian dari upaya, usaha dan kekuatan. Lalu menyerahkan segalanya kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Baik, perenggan ini menjelaskan tentang yang pertama adalah ibadah dari segi syarak. Ibadah dari segi Islam tu apa maksudnya? Baik, di sini dia ada gabungan tiga benda yang kita akan gabungkan dalam ibadah, iaitu cinta, kecintaan, ketundukan dan ketakutan. Jadi cinta, tunduk dan takut. Ini adalah sifat yang kita tak boleh gabung kepada tak boleh gabung perasaan tiga ni. Kalau kepada makhluk, ada tak kita cintakan seseorang tapi kita takut kat dia? Katalah sayang suami tapi takut kat dia. Kan? Dia kan katalah ini biasa berlaku, misal kata suami tu kaki pukul, dia selalu pukul isteri dia. Tapi isteri dia duk kata saya masih sayang suami saya. Tapi perasaan dia setiap hari jumpa suami takut. Itu sebenarnya dia bukannya sayang, dia confuse. Dia confuse. Dia sayang ke dia takut, dia pun confuse. Sebab perasaan sayang, cinta dan takut ni dia tak boleh bergabung kalau kepada makhluk. Kalau kita takut, kita takkan ingin jumpa orang yang kita takut. Kita kalau boleh kalau kita takut dengan dia, kalau boleh dia tu pergi jauh-jauh lah daripada kita, kan? Jadi kalau takut suami, kalau boleh suami tak balik lah, itu kata takut. Bila cinta ni maknanya kita rindu dan kita nak sangat jumpa dia, kalau boleh selalu jumpa. Jadi itu kan kesan dia, bila cinta dengan takut tu bergabung, dia jadi confuse lah. Kita kalau cinta maknanya kita nak selalu jumpa, kalau takut maknanya kita tak nak jumpa dia langsung. Tapi kalau kepada Allah, sifat ini digabungkan, sebab takut Allah tidak akan membuatkan kita jadi tak mau jumpa Allah. Takut Allah akan jadi apa? Apa kesan daripada takut kepada Allah? Takut kepada Allah akan membuatkan kita meninggalkan maksiat. Itu kesan dia. Jadi sebab apa? Bila kita takut Allah, kita takut dengan azab Allah. Dan Allah ni kalau kita kata, kalau kata kita takut dengan Allah tu, Allah tak buat apa-apa pun kat kita kalau kita tak buat salah. Itu kita maklum, kan? Jadi kita tak perlu takut kalau kita tak buat salah. Menyebabkan kita kalau takut Allah, kita akan mengelak diri kita daripada melakukan dosa. Baik. Itu dari segi takut. Kemudian tunduk maknanya dalam ibadah ini, bila kita faham tiga gabungan ya, tunduk, takut dan cinta ni, maksudnya dalam setiap ibadah kita kepada Allah, kita kena gabung tiga perasaan ni baru dapat khusyuk. Contoh solat. Dalam solat, kenapa solat kita tak khusyuk? Antaranya sebab kita tak takut kepada siapa kita tengah menghadap tu waktu solat. Kita tak ada perasaan takut, kan? Bahawa kita sedang menghadap ke raja kepada segala raja. Jangan, kalau kita imagine tiba-tiba Sultan Selangor datang rumah kita, apa perasaan kita bila menghadap dia? Seorang-seorang kita pula tu, kita je menghadap dia. Kita ada rasa takut, kan? Ada rasa takut kalau kita buat silap, ada rasa takut. Akhirnya kita jadi tak fikir benda lain. Kita hanya fikir Sultan yang duduk depan kita tu je. Sekarang ni Allah adalah raja kepada segala raja, sultan kepada segala sultan. Dan dia berada di hadapan kita ketika solat. Bukan secara fizikal lah, tapi maksudnya kita tengah menghadap Allah ketika solat. Kalau kita ada rasa takut, maka datang khusyuk. Sebab apa? Sebab bila takut tu kita dah tak fikir benda lain. Kita fokus ke benda yang kita takut depan. Dalam masa yang sama ada cinta. Jadi maksudnya bila kita cinta, maknanya kita datang atas jadah, kita berada di dalam solat tu dengan perasaan rindu gitu. Jadi rindu tu menyebabkan kita kalau boleh nak solat lama-lama. Jadi menyebabkan kita sangat selesa berada dalam keadaan solat. Itu kesan dia.
Dan kemudian ketundukan. Dalam solat macam mana kita nak khusyuk, kita kena ada perasaan tunduk. Perasaan maknanya merendah hati, merendah diri. Ya, kita antara sebab kenapa kita tak khusyuk dalam solat adalah kita duk rasa kita tu hebat. Kita tak rasa kita tengah menghadap satu kuasa yang maha besar, maha hebat, kan, di hadapan kita. Maknanya kita kata atas sejadah tu kita sedang menghadap Allah SWT. Kita tak rasa kita ni tak ada apa-apa, kita tak rasa hamba gitu. Dan tidak merasa kehambaan, dan tak ada juga rasa humble kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi perasaan kehambaan itulah yang akan membuatkan kita kemudiannya boleh merasakan khusyuk, ya. Sebab kita, umpama kita katalah kita kalau menghadap bos, kan, kat pejabat siapa yang bekerja tu, kalau menghadap bos dah tak ingat benda lain dah, kan. Tambah bila kita kata bila tengah ada masalah, kan, kita nak kena selesai, fokus otak kita tu ke situ je, kita tak ingat benda lain. Sebab apa? Sebab bos kita duduk depan. Jadi itu 3 perasaan yang kalau kita bawa dalam setiap ibadah kita, maka dia boleh mendatangkan khusyuk. Termasuklah kita datang kuliah ni. Datang kuliah ni pun ibadah juga. Jadi kalau datang kuliah ni dengan perasaan yang pertama, cinta kita kepada majlis ilmu, sebab Allah yang suruh kita untuk menuntut ilmu. Kemudian dengan perasaan takut kalau kita ni terbiar dalam kehidupan ni sebagai orang jahil. Kalau kita terbiar sampailah mati kita terus berterusan jahil, maka kejahilan itulah sebenarnya adalah musuh utama kepada hidup kita. Kemudian ada perasaan tawaduk, perasaan ketundukan. Dengan rendah hati kita menuntut ilmu. Kita pernah ibaratkan hati kita ni umpama satu mangkuk yang kalau kita terbalikkan dia, kita tutup hati kita, maka air yang melimpah tak akan masuk dalam mangkuk tu. Sebaliknya kalau kita tadah mangkuk kita tu dan terbuka macam tu, maka air akan masuk dengan mudah, dengan banyak. Jadi air tu adalah umpama ilmu dan mangkuk tu adalah hati kita. Jadi kena ada kerendahan hati. Sebab tu dalam majlis ilmu kita tak boleh rasa, wah aku dah datang banyak kelas, kan. Kalau ustazah cakap benda lain sikit yang daripada yang kita pernah belajar, kira ustazah salah, gitu, kan. Jadi tak ada kerendahan hati, kan, terhadap ilmu, kan. Kalau dengan ustazah, dengan ustaz tak apalah, dia manusia. Tapi ni masalahnya dengan ilmu. Jadi kita kena ada kerendahan hati dengan ilmu. Apa saja ilmu yang datang tu kita kena ada rendah hati. Boleh jadi aku tak tahu. Jadi kaedahnya bukan mesti terima bulat-bulat juga, tapi kita mempelajari. Kita belajar. Dan dengan perasaan kita tak tahu. Dan kita minta tolong dengan Allah supaya Allah bagi kita kefahaman yang baik. Itu maknanya kerendahan hati. Dalam banyak ibadah lah, semua ibadah-ibadah lain juga. Tadi kita buat contoh 2 je, solat dengan datang majlis ilmu. Baik, kemudian disebut tentang ulama salaf. Ada sebahagian ulama salaf mengatakan Al-Fatihah ni adalah rahsia, rahsia Quran. Maksudnya sebab tu kita sebut dia sebagai Ummul Quran, kan? Dia adalah ibu kepada Quran. Dan kemudian dalam Al-Fatihah tu pula, dia punya rahsia Al-Fatihah tu ada dekat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dekat ayat ni, kan? Sebab apa? Sebab ayat ini yang ada 2 bahagian. 2 bahagian. Yang pertama, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Maknanya kat situ dia menyucikan kita daripada syirik. Maknanya kat situ kita tidak menyembah selain daripada Allah. Kita dah bincang syirik sebelum ni, tak bincang penuh lagi tu, sebahagian. Cuma kita faham kita kadang-kadang tak perasan kita sembah Allah, tapi dalam masa sama kita sembah benda lain. Dengan arti kata sembah tu maksudnya adalah menjadikan dia keutamaan dalam kehidupan kita, mengatasi keutamaan kita yang lain. Contoh kita sebab nak kerja, tak kira lah kerja tu maksiat ke tidak, yang penting dapat gaji. Maknanya apa? Kita sembah Allah, tapi kemudian kita sembah harta juga, sembah gaji. Dan sehingga kita rasa kita kena kerja juga walaupun kerja tu ada maksiat. Walaupun dengan bekerja tu, pekerjaan tu adalah pekerjaan yang mengundang dosa, kita tetap juga kerja sebab kita nak duit. Maknanya apa? Kita dah pun menyembah duit tu lebih daripada kita menyembah Allah. Itu maksudnya bila kita betul-betul pegang ayat ni, maka kita terlepas daripada syirik. Baik, part yang kedua adalah hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Dan ini adalah merupakan penyucian daripada kita kata segala upaya usaha kekuatan yang kita rasakan pada diri kita. Maksudnya gini, bila kita minta tolong hanya kepada Allah, di situ sebenarnya automatik kita merasa kita lemah. Kita akan rasa kita ni perlu pertolongan. Kalau ada orang yang sampai rasa dia tu kuat sangat, tak perlu pertolongan siapa-siapa, di situ ada masalah akidah.
Kan? Maknanya dalam hidup kita, kita kena sentiasa merasakan kita perlukan Allah. Kan? Tak kira dalam apa pun tindakan, kita merasa betapa lemahnya kita dan kita rasa Allah lah saja yang boleh menolong kita. Itu perasaan yang perlu ada dalam hati orang yang beriman. Di situlah gabungan daripada perasaan sifat rojak, kan? Yang akhirnya bawa kepada tawakal, sifat mengharap gitu kan. Rojak tu sifat mengharap, kan? Kita mengharap kepada Allah dan kemudian barulah kita bertawakal. Jadi ada dalam kalimah wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik, dalam ayat di atas terjadi perubahan wacana dari bentuk ghaib kepada mukhattab, mukhattab yang ditandai dengan pemakaian kaf mukhattab pada iyyaka. Hal itu selaras kerana ketika seorang hamba memuja, mengagungkan seolah-olah ia berada dekat dengan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung serta hadir di hadapannya, maka pantaslah jika hamba menyapanya dengan sebutan orang kedua pada ayat. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Baik. Ada istilahnya dalam bahasa Arab. Di sini awal perenggan tu disebut perubahan dari wacana bentuk ghaib kepada mukhattab. Baik. Apa dia maksudnya? Maksudnya bila kita sebut ghaib, itu adalah orang ketiga yang kita tak nampak. Jadi sepatutnya Allah tu kita tak nampak. Jadi sepatutnya kita sebut iyyahu na'budu. Bukan na'budu. Iyyahu na'budu. Kepada dialah kami menyembah. Gitu kan sepatutnya, sebab kita tak nampak Allah. Tapi kenapa ayat ni sebut iyyaka? Jadi mukhattab tu maknanya ialah kita bercakap dengan seorang depan kita. Dia daripada perkataan khutbah lah. Khutbah. Khutbah bahasa Melayu khutbah. Khatabah. Khatabah ni maknanya bercakap. Kita bersemuka, kita bercakap dengan orang tu. Jadi bila kata mukhattab maknanya orang tu berdepan dengan kita. Baik, kenapa kita gunakan kalimah mukhattab? Iyyaka. Kenapa kita gunakan hanya kepada engkau? Kenapa kita tak gunakan hanya kepada dia? Padahal kalau ikut logik dia lah sepatutnya kan, sebab Allah, kita tak nampak Allah. Di sini dia bincangkan itu selaras dengan kerana ketika seorang hamba memuja, mengagungkan seolah-olah dia berada dekat dengan Allah. Jadi macam kita kata kenapa ditukar kepada mukhattab, seolah-olah nak menggambarkan kita tu dekat dengan Allah. Sebab kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, kita meninggikan Allah. Waktu tu gambaran menggunakan iyyaka maknanya seolah-olah kita dekat dengan dia. Kan? Boleh faham Saya nampak seorang je yang buka kamera. Yang seorang faham. Yang lagi 30 Boleh Ustazah. Boleh. Boleh faham. Semua ada 37 orang, itu masuk saya. Baik. Seterusnya tengok perenggan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Berarti hanya kepada engkau lah kami mengesakan takut dan berharap. Bukan kepada selain engkau. Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, iaitu untuk mentaati dan melakukan seluruh persoalan kami. Iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in kerana ibadah merupakan tujuan sedangkan permintaan tolong merupakan sarana untuk mencapai ibadah. Baik, ada beberapa poin dalam ni. Ini kata Ibnu Abbas. Yang pertama, nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar, yang mana Ibnu Abbas ini sahabat yang boleh mentakwilkan Quran. Jadi biasanya kita kalau dalam kitab tafsir kita akan selalu jumpa nama Ibnu Abbas. Tu kena tahulah kan. Ibnu Abbas ni sebagai salah seorang daripada mufassir sahabat yang boleh mentafsirkan Quran. Yang maksudnya dia ni kalau kita kata kita baca ayat Quran, kita tak boleh tafsir sendiri, kita kena baca tafsiran ulama. Dan ulama-ulama ni pula mencari tafsiran daripada sahabat-sahabat. Jadi kaedah dia gini, flow dia. Yang pertama, kita ni level kita ni orang awam ni, kita memahami ayat Quran dengan cara membaca kitab tafsir. Kitab tafsir, dalam kitab tafsir tu ada apa? Dalam kitab tafsir tu ada penjelasan ulama. Ulama ni dapat penjelasan ayat Quran tu dari siapa? Daripada generasi ulama-ulama sebelum dia. Dan pergi kepada lapisan tabi'in, sampailah kepada sahabat.
Baik, di kalangan sahabat pula, sahabat Nabi SAW ni, bukan semua juga boleh tafsirkan Quran. Jadi di kalangan semua sahabat Nabi ni ada individu-individu yang kalau kita tanya ayat Quran kat dia, dia boleh jelaskan tanpa merujuk mana-mana. Maknanya dia memang ada keilmuan dia. Itu salah seorangnya adalah Ibnu Abbas. Jadi sebab tu kalau dalam kitab tafsir kita selalu ambil pandangan Ibnu Abbas salah seorangnya. Ada lagi nama-nama lain, mungkin lepas ni kita selalu jumpa, kita akan jumpa lah. Cuma ni maknanya kita perlu maklum, dia sebut Ibnu Abbas ni adalah sahabat yang berkelayakan untuk memberikan tafsiran kepada Quran. Jadi katanya apa? Dia kata dalam perkataan iyyaka na'budu ni, hanya kepada engkau lah kami menyembah, bererti hanya kepada engkau lah kami mengesakan, takut dan berharap. Jadi bila kita sebut tentang menyembah, mungkin kita imagine sembahyang, yang kita imagine yang tunduk-tunduk sujud rukuk tu lah. Tapi dia jelaskan kat sini maksud kami maksud menyembah kat sini adalah kita yang pertama mengesakan Allah. Bila kita kata hanya kepada Allah kita menyembah, maknanya kita mengesakan hanya dia. Esa ni dia beza dengan satu. Kalau satu dia ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau esa tak ada. Dua se, tiga se. Tak ada kan. Dia esa memang satu je. Sebab tu kita guna perkataan esa, dan esa kita tak gunakan untuk benda lain. Kita tak kata pen ni ada esa, tak. Kalau pen ni se, itu pun orang Kelantan je sebut kan, se. Itu maknanya kita kata perkataan esa. Jadi sekarang ni kita kata perkataan menyembah Allah bermaksud kita mengesakan Allah, kemudian hanya kepada Allah kita takut. Jadi kalau sampai kita takut kepada yang lain selain daripada Allah, di situ masih belum sempurna lah kalimah na'budu kita, kalimah menyembah kita. Hari ni kan ramai orang takut hantu kan, takut harimau, takut ular, takut lipas dalam rumah tu, takut lipas, takut tikus. Maksudnya kita takut kepada sesuatu selain daripada Allah, dan ketakutan kita tu kadang-kadang membuatkan kita jadi bertindak dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Masih ada rasa takut kepada makhluk, itu normal lah sebagai manusia kan. Takkan tiba-tiba ada singa datang depan rumah kita, kita pergi peluk dia, itu tak kena tempat pula. Dan tambah sebenarnya wanita ni diciptakan dengan perasaan takut yang lebih daripada lelaki, yang sebenarnya itu satu keperluan. Ada keperluan bagi wanita. Takut tu adalah sifat yang berfungsi untuk melindungi dia. Jadi kita ni dilindungi dengan sifat takut. Dia beza dengan orang lelaki. Orang lelaki tu dilindungi dengan sifat berani. Jadi perlindungan kita beza. Kita tahu, kalau nak faham tentang perlindungan ni, kita tahu binatang. Dan binatang, haiwan, semua haiwan ada kaedah perlindungan masing-masing. Contoh, kalau harimau dia ada kuku, dia ada taring. Itu untuk melindungi diri dia. Tapi kalau ular, dia ada bisa kan, untuk melindungi diri dia. Kalau sotong, dia ada yang hitam-hitam tu kan, yang kita ada orang dia masak sotong hitam. Hitam tu sebenarnya racun dia, tapi bukan racun kita lah. Makan pun tak beracun kan, cuma dia toksin lah sikit kan. Dia sebenarnya fungsi dia untuk melindungi sotong. Jadi kalau ada yang serang, sebab sotong dengan badan dia lembut ni, kalau ada yang nak serang dia, dia tembak ikan ke apa benda yang nak serang dia dengan hitam, dakwah hitam tu menyebabkan dia orang jadi tak nampak sotong ni, dia sempat cabut lari. Itu kaedah perlindungan. Jadi setiap makhluk Allah bagi cara dia melindungi diri dia. Sebab tu kalau ada makhluk binatang-binatang serang kita, sebenarnya dia bukan nak serang kita, tapi dia nak melindungi diri dia sebab dia rasa dia bahaya. Dia rasa dia dalam keadaan bahaya. Maknanya dia merasa kita membahayakan dia. Baik, wanita pula dilindungi dengan sifat takut. Sebab apa dibagi sifat takut untuk melindungi kita? Sebab dia seimbang dengan sifat lemah kita. Jadi sebab kita lemah secara fizikal, kalau berani sangat malah bahaya lah. Sebab kita misal katalah lemah dari sudut kekuatan fizikal kita berbanding dengan lelaki kan? Dari segi tenaga kita kan. Jadi kalau kita tiba-tiba berani sangat, kita berani pergi mana-mana seorang-seorang, keliling dunia pula tu seorang-seorang, apa jadi? Kenalah dengan perompak, dengan penyangak semua, kita tak kuat. Jadi dia kena seimbang. Kalau kita tu kuat fizikal, barulah datang berani tu. Dan sama juga antaranya kita ni sebagai wanita, ada perkara yang kita kena jaga, maruah kita tu kan. Maruah kita tu kita kata sangat fragile lah, yang kita kena jaga betul-betul. Jadi perasaan takut membuatkan kita terjaga maruah kita. Salah satunya kita takut nak keluar tengah malam seorang-seorang kan.
Sebab apa? Sebab kalau keluar tengah malam seorang-seorang tu boleh jadi kena apa kita kata kenalah dengan apa dengan ahli-ahli maksiat di luar sana yang kemudiannya mencemarkan maruah kita. Jadi itu maknanya konsep perasaan takut. Tapi kita kata kat sini yang ini takut yang normal itu jangan sampai mengatasi takut kita kepada Allah. Jadi takut kena ada tempat jugalah. Takut yang tadi berfungsi untuk menjaga diri kita itu teruskan, tak ada masalah. Jangan tiba-tiba tak mau takut jadi berani sangat. Tiba-tiba suami cari pukul 3 pagi hilang. Sampai kat Bukit Batu Cave tu rupanya, kan? Sebab berani sangat lah tengah-tengah malam keluar seorang-seorang pergi naik bukit tu. Jadi kan susah tu. Jadi maknanya takut ni biar ada tempat dia. Baik, sekarang ni yang jadi isu adalah bila kita takut sampai kita lupa Allah. Dan ketakutan kita tu sampai kita lupa kepada Allah. Di situ ada masalah. Jadi maknanya bila kata menyembah Allah, bermaksud takut kita tu hanya kepada Allah, dan juga kalau kita nak mengharap sesuatu hanya kepada Allah. Sekarang ni kan suasana COVID ni, kita tak ada sandaran lain lah selain daripada Allah, untuk kita berada dalam situasi yang macam mana. Dalam keadaan COVID yang kalau kat Selangor ni kesnya sangat tinggi, dan kita kata tak tahu bila masa dia akan melompat kena kat siapa kan. Melompat maknanya bayangannya COVID tu satu bentuk bakteria yang boleh melompat, dia nak pergi ke mana-mana kan. Ke siapa tu kita tak tahu gitu. Jadi kepada Allah lah tempat kita bersandar kan? Allah je yang jaga kita, Allah yang menentukan takdir kita. Kita ginilah dalam keadaan COVID ni, kita cuma perlu fikirkan kalaulah kita minta kepada Allah untuk selamat daripada COVID ni kan? Kalau kita minta kepada Allah untuk terus panjang umur dalam keadaan sihat, cuba tanya balik diri kita, kita nak sihat untuk apa? Kita nak panjang umur untuk apa? Nak buat apa panjang umur? Nak buat apa sihat? Kalau kita kata kalau sihat, bahagialah kita kan, sebab hidup dalam keadaan sihat ni kan seronok kan, boleh buat macam-macam benda kan. Kalau itulah tujuan kita, tak ada faedah kita sihat. Sebab Allah bagi kesihatan untuk kita ibadah. Jadi sepatutnya kalau kita nak minta sihat, kita kena fikirkan kesihatan kita ni kita nak buat apa. Nak buat apa dengan kesihatan yang Allah bagi kepada kita? Kita kena fikirkan bagaimana kesihatan kita boleh menyumbang kepada umat. Dan Allah bagi kepada kita kesihatan untuk kita menyumbang kepada agama Allah. Apa yang kita boleh buat dengan kesihatan kita? Kalau dengan sihat kita duduk santai-santai kan, makan-makan semua benda boleh makan kan, lepas tu duduk tengok TV, apa faedah dia? Kan kita tujuan hidup kita ni ibadah. Kemudian kita nak minta panjang umur. Kita tahu panjang umur ni ada dua jenis kan. Ada satu jenis yang memang panjang umur yang menambahkan amal kita. Sebab tu kita kalau doakan orang birthday kan, hari lahir tu kita kena doakan semoga panjang usia dalam ketaatan kepada Allah. Sebab ada orang golongan yang kedua ni yang panjang umur, tapi Allah kata aku malu melihat orang tua yang umurnya dah lanjut, kubur dah panggil, tetapi dia masih melakukan maksiat. Jadi Allah pun malu tengok orang tua yang duk buat maksiat. Jadi kalau kita ni sampai usia lanjut, tapi duk buat maksiat dengan usia lanjut kita. Contoh kalau maksiat pakcik-pakcik dia lain dengan maksiat makcik-makcik kan. Kalau maksiat pakcik-pakcik tu biasa melibatkan itulah. Ada yang sampai atuk rogol anak. Itu maknanya kita kata usia lanjut dalam maksiat pada Allah. Tak ada faedah pun usia dia panjang. Atau kalau makcik-makcik ni bila usia makin panjang, makin banyaklah dia bergaduh dengan menantu-menantu dia, dengan cucu-cucu dia kan. Lepas tu beletih sana sini, lepas tu ganggu kehidupan orang, lepas tu bawa cerita sana sini. Tu maknanya kalau itulah kerja kita dengan usia kita yang panjang, tak ada faedah lah. Maknanya usia panjang kita membuatkan kita makin dekat ke neraka kan. Jadi kalau kita minta usia panjang, maka biarlah usia panjang itu dalam ibadah kepada Allah. Usia panjang tu kita nak guna untuk apa? Sampai mati kita nak berkhidmat kepada agama Allah. Dan kalau itu tujuan dia, maka ada makna lah untuk kita sihat dan memanjangkan usia kita. Maksudnya kalau Allah panjangkan usia kita, maka ada kebaikan sebab kita makin dekat dengan syurga Allah. Jadi mula pada hari ni lah, kita tak kira panjang atau tidak usia kita, tapi kita kena letakkan diri kita untuk sentiasa melakukan ibadah. Tak kira apa pun keadaan, walaupun mungkin ada yang dah kena kuarantin, dah kena COVID semua. Itu kan benda yang menimpa kita, takdir gitu. Kita tak tahu. Takdir yang kita tak boleh tetapkan. Kita tak boleh tentukan. Tapi yang boleh kita tentukan adalah apa yang kita nak buat sekarang. Jadi walau kena apa penyakit sekalipun, yang kita perlu lakukan adalah tetap kita beramal
beramal. Bila kita sebut beramal, beribadah ni bukan hanya solat, puasa, baca Quran, bukan tu saja. Tapi apa saja bentuk kebaikan. Dan yang lebih baik adalah yang bermanfaat kepada umat. Dan hari ni senang, kita tak payah keluar rumah pun kita dah boleh bagi manfaat pada umat kan, melalui media-media sosial. Kan? Jadi kita kumpulkanlah apa faedah-faedah yang kita boleh buat. Kan? Baik, itu mengenai part yang pertama, yang perasaan esa, takut dan juga mengharap. Itu ada dalam tafsiran kepada perkataan menyembah. Baik, kemudian bahagian yang kedua, Ibn Abbas kata, dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Baik, yang ini untuk konsepnya adalah mohon pertolongan untuk mentaati Allah dan melakukan semua persoalan dalam kehidupan kita. Semua benda dalam hidup kita, kan? Dan juga termasuk juga untuk kita mentaati Allah. Ingat lagi istilah tadi bila kita sebut mentaati, ketaatan dalam istilah agama maksudnya ialah ibadah. Bukan maksud dia dengar kata. Kan? Taat ni kalau dalam bahasa Melayu, sekejap kita tengok. Kalau dalam bahasa Melayu, taat ni maknanya mendengar kata lah, kan? Menurut perintah gitu, kan? Itu dari segi apa kita kata definisi taat dalam bahasa Melayu. Kita kalau baca kitab kita tak pakai taat yang tu, kita tak pakai taat yang bahasa Melayu, kan? Kita pakai taat yang bahasa Arab. Taat yang bahasa Arab maksudnya adalah ibadah. Baik, jadi sekarang ni bila kata hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maksudnya dalam soal apa kita minta pertolongan pada Allah? Yang pertama dalam persoalan ketaatan. Jadi sekarang ni nak solat, kenapa kita rasa berat sangat nak solat sunat? Kena minta tolong Allah. Itu termasuk poin dia. Jadi kena minta tolong Allah, ya Allah ringankanlah tubuh badanku untuk melaksanakan ibadah. Kenapa kita berat sangat nak buat kebaikan-kebaikan, nak baca Quran kita rasa susah, nak bangun tengah malam kita rasa susah, kan? Itu adalah kerana salah satunya kita tak minta tolongan Allah. Jadi minta pertolongan Allah tu termasuk dalam bab nak buat amal ibadah. Atau hari ni mungkin bila hari ni kita belajar, kita nak jadi orang yang bermanfaat kepada umat, dan kita nak buat banyak kebaikan tapi tak tahu nak buat apa. Kan? Ada juga no idea nak buat apa lah, kan? Jadi kat situ kita minta tolong Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan untuk aku melakukan kebaikan, untuk aku berkhidmat kepada umat. Sekarang ni sebenarnya ada banyak NGO, dan NGO yang kalau kita memang nak khidmat kepada umat, khidmatlah. Dan melalui NGO ni maknanya berpasukan. Kita boleh kita offer diri kita, kan? Atau kalau kita sendiri nak tubuhkan mungkin Taman Gombak Permai, nak buat satu kumpulan grup muslimat Gombak Permai yang memang berfikir bekerja untuk menguruskan kebajikan satu taman ke, itu maknanya kita kata kita berfikir untuk kebaikan-kebaikan. Baik, itu dalam konsep mentaati Allah. Dan juga apa lagi kita nak minta tolong dalam semua persoalan hidup. Semua persoalan hidup ni maknanya semua urusan hidup kita, semua kita minta tolong Allah. Sebab tu kita baca bismillah. Walaupun kita nak angkat pen, kita angkat bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimah bismillah dengan nama Allah tu, kita minta tolong. Untuk angkat pen saja Allah yang bagi kekuatan, bukan kita. Berapa ramai orang tak boleh angkat pen, tangan dia dah lumpuh misalnya. Atau ada yang boleh angkat pen tapi menggeletar, dah tak boleh menulis. Sebab bukan dia yang nak tangan dia menggeletar, tapi sampai satu keadaan yang mana Allah tentukan tangannya dah sampai, mungkin disebabkan usia lanjut ataupun disebabkan kecederaan tertentu, dia tak boleh lagi angkat pen. Maka kita perlu sedar, yang mengizinkan kita untuk angkat pen ni adalah Allah. Yang mengizinkan kita untuk hari ni datang duduk mendengar kuliah ni Allah juga. Sebab ada berapa ramai orang yang tidur, kan? Masa ni lah katanya tidur pagi sedap, gitu kan. Jadi dia pilih untuk tidur. Atau mungkin ada dua-dua dia buat, buka kuliah sambil tidur, kan. Terdengar lah sikit-sikit, tidur sikit-sikit, kan, campur-campur, kan. Maknanya siapa yang boleh mengizinkan kita boleh duduk istiqamah mendengar dengan baik, itu Allah juga. Sebab tu itu dalam hal-hal kebaikan-kebaikan yang kita nak
buat. Sekarang ni urusan apa pun tu minta tolong Allah. Sebab tu konsep yang kita sebut sebelum ni tentang memanah konsep memanah tradisional kan dia tak ada lubang mata untuk kita teropong target kita. Tak ada. Kalau siapa biasa tengok panah tradisional, saya ada banyak. Ada berapa puluh panah saya. Bukan saya punya lah, ada kelabnya. Yang saya punya ada 3. Ke nak tunjuk. Ada yang tak pernah tengok Saya kena ambil sana. Sekejap saya ambil. Ni contoh busur panah. Ni yang saya punya lah. Dia ni yang tradisional ni tak pasang tali pun tak pasang. Tak apalah kita tak pasang, kita tak belajar pasang panah. Cuma nak gambarkan ini dia panah tradisional. Kalau tengok kot sisi, mana nampak kot ni. Ni kita pegang kat sini Kita pegang kat sini, tak ada apa-apa lubang kat sini. Tak ada apa-apa lubang untuk teropong target kita. Kita balik ke sini. Tak ada lubang untuk kita teropong kat mana. Nak tengok kot ni ke nak tengok kot ni ke, tak ada lubang. Dan dia straight macam ni. Jadi kita pegang macam ni, kita tarik panah macam tu. Macam mana nak kena dekat sasaran? Di situlah Nabi SAW ajarkan. Sebenarnya bukan kamu yang melontar anak panah, tapi innallaha rama. Sesungguhnya Allah yang melontarkan anak panah. Maksudnya apa? Di sini saya suka manah ni mengajar kita keimanan juga. Bahawa bila kita tarik anak panah, jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Kalau kita sandar pada kekuatan kita, anak panah tu ke mana-mana. Tapi kita sandar kepada kekuatan daripada Allah, maka anak panah tu boleh sampai kepada sasaran. Panah ni sebenarnya adalah senjata yang pertama yang diturunkan oleh malaikat. Malaikat yang bawa panah. Panah yang tak adalah bentuk cantik macam ni tapi dia ada 3 benda dalam peristiwa Nabi Adam AS. Sekejap, ada anak panah kat sana. Baik, dalam peristiwa ketika Nabi Adam AS mula-mula turun ke dunia, kan kaedah yang dibuat untuk kira kita kata untuk menyara hidup, untuk memenuhi keperluan hidup, maka dia tanam pokok. Jadi petani lah, maknanya Nabi Adam AS ni bercucuk tanam. Dan kemudian bila cucuk tanam tu adalah binatang-binatang, burung-burung yang duk makan tanaman tu. Jadi waktu tu Nabi Adam doa, dia kan manusia pertama, tak tahu nak buat apa gitu kan bila jadi macam tu. Maka doa, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku macam mana cara ni, aku nak buat macam mana ni kan. Maka turun malaikat bawa 3 barang. 3 barang tu ni satu adalah busur panah. Dia bawa terpisah macam ni lah. Dia bawa satu busur panah, kemudian tali dan satu lagi anak panah. Saya ambil je. Anak panah. Tapi anak panah dia tak cantik macam ni lah. Ni anak panah dah moden. Baik. Malaikat dah turun bawa 3 barang. Satu dia bawa busur panah. Busur panah. Kemudian dia bawa anak panah. Dan kemudian dia bawa satu tali. 3 ni dia bawa. Nabi Adam tengok. Tanya apa benda. Kan kita, anak panah dia tak cantik gini. Anak panah dia sebatang lah. Satu batang kayu gitu. Jadi tanya ni apa benda. Maka malaikat Jibril kata, inilah ada senjata yang kamu akan gunakan untuk menghalau haiwan-haiwan yang mengganggu tanam kamu. Jadi kemudian malaikat Jibril mengajarkan cara untuk gunakan. Jadi dipasangkan tali dekat panah ni, kemudian ditunjukkanlah cara memanah. Jadi panah ni adalah senjata pertama yang Allah turunkan. Jadi kita tahu apa saja benda yang Allah turunkan secara semula jadi itu yang terbaik pada kita. Yang terbaik untuk kita. Jadi senjata terbaik adalah panah. Bila kita kata terbaik, kita tak akan mampu faham apa kebaikan dia kalau kita tak buat. Baik, sama juga kenderaan terbaik adalah kuda. Sebab kuda yang Allah turunkan dalam Quran dengan menyebut itu adalah kenderaan. Jadi doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza tu sebenarnya asalnya diturunkan doa itu untuk doa naik kuda. Ayat tu bersambung dengan ayat tentang naik kuda. Sebab apa? Kuda kenderaan terbaik yang kita selalu cerita kan sebelum ni. Allah yang ciptakan dia sebagai kenderaan. Dia memang kenderaan. Jadi sempurna segala kita punya spek dia lah. Kita kata spek dia sebagai kenderaan.
Berbeza dengan kereta kita. Salah satunya, kereta kita orang buta tak boleh bawa, tapi kuda orang buta boleh naik. Orang buta boleh pandu kuda. Bahkan dia bertambah ni lah, sebab orang buta mata dia tak nampak, dia pakai mata kuda. Kuda takkan aksiden. Itu kelebihan. Baik, itu kenderaan yang Allah bagi. Jadi bila kita tukar dengan kenderaan yang lain, dia ada banyaklah kelemahan. Sebab itu ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah, dia itu memang yang terbaik. Baik, nak ceritanya tadi panah tu, kenapa disebut, Allah sebut dalam tu innallaha harama gitu. Sesungguhnya bukan kamu yang melontar anak panah, tapi Allah yang melontar anak panah. Maksudnya dalam kita tarik anak panah pun kita tak bersandar pada kekuatan kita. Ini kalau memanah, apalagi tu yang masak kat dapur kan. Kita kalau bersandar dengan kekuatan kita, habis masak lembek kita. Letih sebab kita duduk bersandar dengan kekuatan fizikal kita. Bila kita sihat, kita masak. Berapa ramai orang yang sakit dia boleh masak juga? Ada kan? Sesakit-sakit yang ada tak larat bangun tapi boleh siap masak. Maknanya kekuatan tu daripada Allah. Allah yang bagi kekuatan, walaupun sakit kita masih boleh masak. Sebab apa? Sebab ada rasa tanggungjawab. Orang dalam rumah ni nak makan, nanti kalau kita tak masak, dia orang tak dapat makan. Ada perasaan tanggungjawab tu semua, dan akhirnya kita minta Allah tolong kita, kita dapat kekuatan. Ini sama dengan haji dalam kalau kita tengok di Mekah sana, yang duk haji tu nenek-nenek 3 bongkok 3 dah. Atuk-atuk dah pakai tongkat dah berjalan, tapi boleh tawaf 7 pusingan. Boleh sa'i kan, 7 kali orang pergi balik. Walaupun selesai haji terbengkalai lah atas katil kan. Lembek kan. Tetapi waktu haji dia boleh buat. Yang masa saya haji sendiri itu kan, saya jalan kaki daripada Mina ke Muzdalifah, ke Arafah tu semua, saya tengok kat situ memang tak banyak orang Melayu jalan kaki, tapi banyaknya orang Turki kan. Saya tengok kat situ memang keadaan, kalau kat Muzdalifah tu kan tempatnya batu-batu kan, jalan dia pun tak rata, penat jalan kat situ tu, sakit kaki kalau orang yang memang dah sakit. Tapi saya tengok orang yang kita kata memang dah pegang tongkat, yang memang dah tak larat tu semua boleh berjalan selesai haji dia. Maknanya kekuatan tu daripada Allah. Sebab tu sama juga dalam soal solat witir, solat tarawih kita, yang duk rajin solat banyak-banyak tu kadang yang dah pencen, tenaga dah tak berapa nak ada. Anak-anak muda umur 20-an, mana dia kan, duduk depan game kan, duduk sibuk dengan lepak sana lepak sini, sibuk dengan gadget dia kan, tak boleh nak bangun solat. Padahal kalau kita kira tenaga, dia ada tenaga yang lebih. Jadi tu yang kita kata, maknanya kekuatan tu daripada Allah. Sebab itulah kalau dalam peperangan umat Islam dulu, kenapa dia jadi umat Islam tu jauh lebih hebat daripada orang kafir walaupun kuantitinya sedikit. Salah satunya adalah ketika kita dah merasa sangat lemah, badan kita dah tak mampu apa-apa lagi, masa tu kita minta kekuatan daripada Allah. Dan Allah tu bagi tu, Allah akan bagi apa yang kita perlukan. Jadi kalau memang di medan jihad tu umat Islam ketika tu sangat perlu kepada tenaga, orang perang ni stamina dia cukup tinggi. Kita mungkin hari ni tak boleh nak imagine, kalau perang tu kadang-kadang pagi sampai petang tak berhenti. Bayangkan kita guna full tenaga pagi sampai petang. Hari ni kalau katalah nak suruh berlari atas treadmill tu pagi sampai petang, tak sampai petang lah kita. Tengah hari je dah pingsan. Itu pun kadang bukan sampai tengah hari, sejam pun dah berasa Allah menderitanya gitu kan. Sebab kita kata mungkin kalau yang duk lari atas treadmill, kita tak minta kekuatan daripada Allah. Mungkin daripada niat balik lah. Niat tu buat apa lari atas tu. Jadi semuanya balik kepada niat. Maknanya di situlah kita kata kekuatan datang daripada Allah, sehinggalah logik manusia, kalau kata logik manusia tu, tubuh badan kita ni katalah sepatutnya dah tak ada tenaga dah ni nak bangun. Tapi kenapa tiba-tiba boleh bangun? Sebab Allah bagi kekuatan. Di situlah kekuatan kita kata bila kita kata konsep memohon pertolongan daripada Allah, maknanya dalam semua persoalan hidup itu kita minta Allah tolong kita. Baik, kemudian disebut tentang iyyaka na'budu, didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Kenapa? Kenapa kita sebut hanya kepada Allah kita ibadah, kemudian barulah hanya kepada Allah kita minta tolong? Baik, kenapa? Dijawab kat sini adalah sebab ibadah adalah tujuan hidup kita, ibadah, dan minta pertolongan tu adalah sarana untuk ibadah. Maksudnya dia tu infrastruktur, dia membantu ibadah. Kan kita kat dunia ni diciptakan kita di dunia ini dengan 2 tujuan utama kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Satu, itu ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi tujuan kita hidup kat dunia ni satu, ibadah. Dan yang kedua, melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah. Jadi ibadah dengan khalifah. Ini tujuan kita hidup. Siapa yang hidup sambil lewa dengan ibadah, ibadah tu kita buat jadi sampingan, maknanya kita ni seolah-olah pergi sekolah tapi main, tak belajar. Walaupun main tu mungkin tak salah, tetapi kalau terlampau banyak main, kena buang sekolah. Macam tu lah kita kata lahir kat dunia ni, kita tujuannya adalah untuk ibadah. Walaupun kita tak ibadah, misal kata kita duduk makan-makan, sembang-sembang, kan harus kan, tak berdosa. Tapi terlampau banyak buat benda-benda yang tak mencapai tujuan penciptaan kita, layaklah kita sepatutnya dibuang bumi. Macam dibuang sekolah tadi. Cuma Allah tu tak buang kita, kan? Tapi Allah menunggu kita untuk bertaubat. Kita salah, kerana kita sedang buat kesalahan kalau kita tak ibadah. Jadi bila kita kata ibadah adalah tujuan, kan? Maka kat sinilah ayat ni mendahulukan ibadah. Jadi maknanya apa pun tujuan hidup kita ni adalah untuk ibadah. Dengan itu kita kena 24 jam harian kita ni kita kena penuhkan dengan ibadah. Ni konsep ibadah lah, balik pada konsep ibadah yang bukan hanya sekadar ibadah khusus. Saya kira mungkin semua dah faham lah. Tapi kita kata dalam bab ibadah ni, maknanya kita faham ibadah. Kalau ibadah khusus tu yang kata solat, baca Quran, zikir, itu semua ibadah yang khusus. Tapi kalau ibadah yang umum, itu termasuklah semua kebaikan yang kita buat kerana Allah. Itu ibadah umum. Jadi maksudnya dalam 24 jam kita nak buat kebaikan je. Istilahnya kita nak buat semua benda yang ada pahala. Jangan sampai tak ada pahala. Jangan sampai ada benda kita buat tak ada pahala. Contoh benda tak ada pahala tu sembang-sembang kosong, menonton movie, filem yang tak ada tujuan, kan, yang suka-suka hiburan, ataupun duduk melengung tak buat apa-apa, berangan, kan, ataupun makan je, kan, semua benda kita makan, kan, sampai tak sedar rupanya termasuk kayu juga dalam mulut, kan, pasal makan sambil tengok TV. Itu kan benda-benda yang kita kata kita buat suka-suka hati gitu. Bila suka-suka hati, maka tak ada nilai ibadah. Baik. Jadi maknanya hanya kepada Allah kita ibadah tu sebagai konsep. Bila dia kata nasta'in, pertolongan Allah. Kenapa disebut yang kedua? Sebab minta pertolongan Allah tu adalah alat bantu istilahnya. Kan? Jadi fokus utama kita nak ibadah. Kemudian dalam proses nak buat ibadah ni kita perlu pada pertolongan Allah. Jadi dia alat bantulah. Misal katalah kita katalah sekarang ni masalah rezeki, kan. Musim COVID ni masalah kewangan. Kita pun minta tolongan Allah. Baik. Kita minta tolongan Allah untuk lapangkan rezeki kita. Sekarang, rezeki kita dalam bentuk duit tu, kan, kewangan ni, nak buat apa? Nak buat apa kita banyak duit? Nak buat apa kita lapang rezeki? Tujuannya adalah untuk mempermudahkan ibadah kita. Jadi tak boleh saja-saja nak minta lapang rezeki supaya hidup senang. Tak boleh. Bukan tak boleh, maknanya berdosa dah. Maknanya tidak mencapai tujuan ni. Tujuan kita adalah ibadah. Jadi nak minta tolong apa pun dengan Allah, tujuan finalnya adalah ibadah. Apalagi kita nak minta tolong, katalah ada saudara mara kita yang kita dengar dijangkiti COVID, kita minta tolong pada Allah untuk Allah bantu, kan, yang paling kurang bagi kesabaran kepada dia, kan, bagi ketabahan hati pada dia. Dan apa tujuannya? Tujuannya supaya dia tetap beribadah pada Allah. Jadi bagi kelapangan hati supaya dia tak fokus pada penyakit, tapi dia fokus kepada ibadah juga, walaupun dalam keadaan sakit atau macam mana pun. Itu mana kita minta tolong, tujuannya adalah untuk ibadah. Kalau katalah kereta kita rosak, kita nak minta tolong, kenapa kita nak kereta kita elok, kan? Kenapa tak biar dia rosak, kan? Tujuannya adalah supaya kereta tu kita boleh gunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang baik, kan, untuk beribadah juga. Jadi dia maksudnya kenapa dikemudiankan untuk minta pertolongan, sebab minta pertolongannya adalah sarana untuk kita beribadah. Jadi kalau misal katalah satu benda tu tidak menjurus atau bawa kita kepada ibadah, benda tu kita tak perlu minta lah. Sebenarnya gitu, dan tak perlu minta tolong kalau benda tu kita rasa kita tak membawa pun kepada ibadah. Dan maknanya ini dari segi adab. Dari segi adabnya kita kalau nak nak minta tolong pada Allah, maka kita mintalah sesuatu yang hujung-hujungnya tujuannya adalah ibadah.
Baik, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingat satu ayat tu lah. Bawah tu lepas tu ihdinas siratal mustaqim dah ayat lain. Huraian dia panjang juga. Okey, sampai setakat tu kalau ada soalan. Soalan dekat chat Ustazah. Dekat chat. Yang bawah sekali ni, yang tu. Ustazah, maknanya dalam mengesakan ialah mengakui keagungan Allah yang satu, begitu ke? Mengesakan ialah mengakui keagungan Allah yang satu. Jadi memang esa tu satu. Maksudnya, dia bila kata mengesakan, dia bukan sekadar mengakui. Mengakui salah satu bahagiannya. Kita mengakui Allah tu satu. Kan? Tetapi dalam masa yang sama ada praktikal dia. Jadi tadi ada disebutkan dalam huraian tadi bila kita sebut tentang mengesakan Allah, di situ akan ada dari segi perbuatan akan ada rasa cinta, kan? Kemudian akan ada rasa tunduk dan akan ada rasa takut. Gabung tiga perasaan ni. Itu yang dikatakan sebagai esa. Jadi bila kita mengesakan Allah, kita hanya takut hanya kepada Allah. Dan takut kepada makhluk tak boleh mengatasi takut kepada Allah. Kemudian bila ada cinta, maknanya bila kita mengesakan Allah, satu-satunya yang kita cintai hanya Allah. Sebab tu kalau ada cinta makhluk yang tidak mencapai cinta Allah, maka kita ketepikan cinta makhluk. Itu yang kata, maknanya cinta, katalah sayang ke suami, tapi suami suruh buat maksiat, kita tolak. Sayang setara mana pun kita tolak, sebab cinta dia tak seiring dengan cinta Allah. Kan? Sayang ke suami, suami suruh buka aurat, kita takkan ikut. Sebab cinta Allah tu yang nombor satu. Itu bila kita mengesakan, dia ada tindakan dia. Bukan sekadar mengaku dalam hati lah. Dia kena melibatkan tiga tindakan. Yang pertama hati, yang kedua lidah. Lidah kita mengakui, kan? Kemudian perbuatan kita juga menunjukkan bukti yang kita mengesakan Allah. Ni kadang-kadang ibu-ibu kesnya sayang anak lah. Sayang anak tu mengatasi segala-galanya. Sampai itulah saya sebut contoh, bila sayang anak sampai tak solat. So anak kecil-kecil kan, anak kecil-kecil susah nak jaga, nak kontrol, duk bergaduh macam-macam, ada yang menangis lah apa semua. Akhirnya tak solat sebab duk jaga anak. Itu maknanya sayang anak lebih pada sayang cinta Allah. Kan? Termasuk bila anak tu dah dewasa misalnya kan, sebab sayangkan anak, kita ikut semua kehendak anak tu sampailah kepada maksiat sekalipun. Itu maknanya kita dah cintakan anak tu lebih daripada cinta kita pada Allah. Jadi mengesakan maknanya selain daripada mengakui, ada perbuatan yang mengiringi dia. Boleh Ini ada yang bawa surah Al-Anfal ayat 17 ni. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika